ada 26 orang gila yang akan menjalani ujian kesihatan di Amerika. Mereka dibawa menaiki pesawat Hercules yang besar. Ketika di udara, mereka membuat bising kerana bermain bola di dalam pesawat. Kapten pesawat berasa marah dan menyuruh co-pilotnya menenangkan mereka. "Hoi, bising sangat nih, jangan main bola dalam kapal terbang," bentak co-pilot kepada mereka. Akhirnya, keadaan menjadi tenang. Namun, lama-kelamaan, kapten mula curiga kerana keadaan terlalu sunyi. Dia pun menyuruh co-pilotnya memeriksa bahagian belakang pesawat. Sebaik tiba, co-pilot terkejut setengah mati. Orang gila yang tinggal hanya 4 orang sahaja. "Hei, kamu semua, kenapa tinggal 4 orang sahaja? Yang lain ke mana?" Salah seorang daripada mereka menjawab dengan tenang. "Habis, tak boleh main bola dalam kapal terbang, jadi mereka main bola di luar lah." "Hah? Habis tu kenapa kamu semua masih berada di dalam? Kan kami ni pemain simpanan." Seorang suami pulang dari outstation dengan mata lebam di kiri dan kanan. Bila istrinya bertanya, dia berkata, "Masa ke eskalator di airport, ada seorang gadis cantik berpakaian skirt di depan saya. Tiba-tiba skirt dia tersepit kat celah punggung. Jadi, dengan baik hatinya, saya tolong tarik keluar. Tapi, gadis tu marah, terus tumbuk saya." Dengan nada terkejut, dia berkata, "Debuk," dan lebamlah mata kanan. Mungkin dia marah sebab saya tarik kain dia tadi. Lalu, dia cuba tolak kain itu kembali masuk. Debuk! Dan lebamlah mata kiri. Kesian kan? Selepas suami itu selesai bercerita, tiba-tiba hidungnya pula berdarah dan patah kerana ditumbuk oleh isterinya yang baru tahu tentang kejadian itu. Ternyata, isteri dia pun marah kerana suaminya menggatal. Pak Ramli adalah seorang lelaki yang tidak mahu dianggap ketinggalan zaman. Oleh itu, dia berusaha membeli barang-barang elektronik yang sedang popular. Suatu hari, dia melawat sebuah pameran komputer riba. Setelah melihat-lihat cukup lama, akhirnya dia membeli satu unit komputer riba yang harganya cukup berpatutan. Setibanya di rumah, Pak Ramli membuka komputer riba tersebut dan ingin melihat program apa yang ada di dalamnya. Oleh kerana ini pertama kali dia menghidupkan komputer riba, dia mengalami kesulitan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi pihak penjual. "Halo Encik, saya sudah hidupkan laptopnya. Kalau saya nak lihat isi dalamnya macam mana caranya?" "Cuba Bapak lihat di sebelah kiri, arahkan mouse ke situ. Ada tulisan Start, klik itu dulu," jelas si penjual. Pak Ramli terdiam seketika sebelum bertanya, "Kiri saya atau kiri Encik ni?" Sejak pertama kali bertemu Zura, Mat sudah bersedia. Dia tahu ayah Zura, Haji Din, seorang yang alim dan bukan sebarang orang boleh menjadi menantunya. Jadi Mat mula berlakon sebagai lelaki yang warak, ketayak pun tak pernah lekang di kepala. Usaha Mat berhasil. Melihat betapa alimnya Mat, Haji Din akhirnya bersetuju menikahkan anaknya dengannya. Selesai sahaja lafaz akad, Mat dan Zura sah menjadi suami isteri. Malam pertama mereka dihabiskan dengan mengemas barang, sehingga hampir pukul 2 pagi, baru mereka tertidur keletihan. Keesokan harinya, sebelum subuh lagi, Haji Din sudah mengejutkan seluruh ahli keluarga untuk solat berjemaah. Mat, yang terlalu penat, tertidur lena dan terlewat bangun. Melihat Mat masih belum bersedia, Haji Din berkata, "Tak apa Mat, kamu solat sendiri." Mat mengangguk, kemudian terus iqamat dan mendirikan solat subuh seorang diri. Selesai memberi salam, dia terpandang wajah Haji Din yang berkerut, seakan ada sesuatu yang tidak kena. "Hai Mat, kenapa solat subuh 3 rakaat?" soal Haji Din dengan nada serius. Mat terkejut, cuba mengingat kembali. Dengan yakin, dia menjawab, "Iya ke 3 rakaat? Rasa-rasanya tadi dah cukup 4 rakaat, ayah." "Masya Allah!" Haji Din mengucap panjang, hampir pitam melihat kewarakan menantu barunya. Pada suatu petang, seorang suami datang berjumpa dengan Ustaz untuk bertanya sesuatu yang mengganggu fikirannya. "Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sesuatu.
kata si suami dengan wajah penuh tanda tanya. Waalaikumsalam. Ya nak, tanyalah, balas Ustaz dengan tenang. Suami itu menghela nafas sebelum berkata, isteri saya kalau tidur, muka dia mesti bercahaya walaupun diselubungi dengan selimut. Saya pelik betul Ustaz. Apakah amalan yang dia lakukan sampai wajah dia bercahaya begitu? Ustaz tersenyum sambil menggeleng kepala. Itu senang saja jawapannya. Si suami teruja. Betul ke Ustaz? Apa dia amalkan? Ustaz ketawa kecil sebelum menjawab. Istri kau mengamalkan WhatsApp di bawah selimut. Si suami terkedu. Patutlah muka bercahaya dari skrin telefon rupanya. Amri adalah seorang pemuda dari kampung yang tidak begitu arif tentang teknologi. Suatu hari dia diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran berprestij di Bandar Raya. Pada hari ketiganya bekerja, datang seorang pelanggan membawa laptop dan memanggil, Encik, saya mahu bertanya. Ya, saya boleh bantu apa, Pak? Tanya Amri dengan ramah. Di sini ada wifi tak? Dengan selamba, Amri menjawab, maaf tak ada Pak. Restoran kami hanya menyajikan menu masakan asli Thailand. Kepada suatu masa, hiduplah seorang lelaki yang sangat malas. Dia merasakan bahawa tidak ada pekerjaan yang sesuai untuknya. Namun, setelah berkahwin, dia sedar bahawa dia perlu mencari nafkah untuk keluarganya. Akhirnya, dia mula mencari pekerjaan yang tidak memerlukan banyak pemikiran, hanya menggunakan tenaga fizikal sahaja. Dia pun bertanya kepada jirannya tentang pekerjaan seperti itu. Jirannya menyarankan supaya dia menjadi penjaga kubur di tanah perkuburan. Kerana menganggap pekerjaan itu mudah, lelaki pemalas itu pun menerima tawaran tersebut. Namun, baru 3 hari bekerja, dia mengundurkan diri. Dengan marah-marah, dia berkata kepada jirannya, ini tidak adil. Di tanah perkuburan, semua orang berbaring diam, sementara saya seorang sahaja yang perlu berdiri. Pada suatu hari, seekor ayam sibuk menghias dirinya. Setiap helai bulunya dihiasi dengan manik-manik yang berkilauan. Tajinya diasah sehingga bersinar. Dengan penuh keyakinan, ayam melangkah menuju ke rumah kambing. Setibanya di sana, ayam menyapa sahabatnya. Kambing pekabo. Kambing mengangkat kepala dan tersenyum. Baik je. Wah ayam, bukan main lagi kau berhias hari ini. Nak kemana handsome-handsome macam ni? Ayam berkepak bangga. Tak kemana pun, saja nak tengok reaksi kau. Kambing ketawa kecil. Tapi kan ayam, macam mana pun kau berhias, kau tetap jalan kaki ayam kan? Ayam tersentak. Kau kutuk aku ke? Kambing masih tersenyum. Tak adalah. Aku cakap benda betul je. Ayam menjeling sebelum membalas. Kau pun apa kurangnya? Kambing mengerut dahi. Apsal pula? Ayam tersengih dan berkata. Nampak macam alim, bela janggut, tapi telur nampak. Kambing terkedu, terus terdiam. Rafi baru sahaja pulang dari pejabat apabila istrinya Shanti menyambutnya dengan wajah bersalah. Abang, maaf ya, kata Shanti perlahan. Rafi mengerut dahi. Kenapa ni sayang? Saya baru saja selesai seterika baju abang, tapi sebab suhu terlalu panas. Lengannya hangus, ujar Shanti dengan nada penuh rasa bersalah. Rafi menarik nafas dan tersenyum kecil. Tak apalah. Dalam almari, abang masih ada baju yang sama coraknya. Abang belum pernah memakainya sebab itu pemberian teman baik abang dari Australia. Abang sangat suka baju tu. Shanti terdiam seketika sebelum tersenyum lega. Oh, abang ingat ya baju tu? Ya, tentu abang ingat, kata Rafi. Nasib baik abang masih menyimpannya. Shanti tersengih sebelum berkata, baju itulah yang saya gunting untuk tampal lengan baju yang hangus tadi. Rafi terpaku. Apa? Shanti masih tersenyum, tapi Rafi hanya mampu memandang ke arah almari dengan hati yang hancur. 3 orang banduan sedang dikurung di dalam penjara. Banduan pertama mengeluarkan harmonika dan berkata, sekurang-kurangnya saya boleh bermain sedikit musik untuk mengisi masa. Banduan kedua mengeluarkan 1 set kad dan berkata, kita boleh bermain permainan juga. Kemudian banduan ketiga mengeluarkan package tuala wanita. Banduan pertama kehairanan dan berkata,
Itu tak boleh digunakan untuk banyak perkara. Dengan yakin, banduan ketiga menjawab, boleh. Pada package ini tertulis kita boleh menggunakannya untuk berenang, bermain tenis, dan juga ski.